Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qudatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma tahassunna bi izzati wa jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkal hadhi la yamut. Allahumma nasrif anna hadha wa bawakina syarda wa najina minat tani wa ta'u wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa karya, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, hadirin dan hadirat, kekanda ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah taala, hari ini sama-samalah kita berpegang dan jaga-jagalah diri kita, hashtag kita jaga kita. Sebab dah tak ada kurang dah COVID ni kan. Semalam 2008 boleh, tahun ni 2020, tapi hari ni 2036 tuan-tuan. Ya, ramai pula kan. Wallahu alam. So jagalah diri kita masing-masing tuan-tuan. So tapi kalau jaga SOP dengan baik, insya-Allah terjaga dan terpelihara insya-Allah. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sambung kita punya kuliah Fiqh Manhaji jilid yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum ni selesai dengan bab solat Jumaat. Dan hari ini kita masuk solat nafal. Solat nafal, solat N-A-F-A-L, nafal tuan-tuan. Solat nafal, perkataan nafal daripada an-naflu, dari segi bahasa bererti tambahan, manakala pada istilah ialah solat lain selain solat fardu. Maknanya solat nafal ni solat lain selain daripada solat fardu tuan-tuan. Solat yang tambahan, yang basically kita boleh faham, yang kita buat qabliyah dan ba'diyah itu. Itu tergolong di kalangan, di antara solat nafal tuan-tuan. Okey. Ia dinamakan demikian kerana solat tersebut adalah tambahan kepada solat fardu. Solat ini juga disebut sunat, mandub atau mustahab. Sunat, mandub, mustahab, makna dia lebih kurang sama tuan-tuan. Sembahyang sunat, sunat mandub, sembahyang mustahab tuan-tuan. Yang mana yang digalakkan. Dia ada sunat muakkad dia, nanti kita akan kongsikan perkara berkaitan. Solat sunat terbagi kepada dua bahagian. Satu bahagian tidak sunat dilakukan secara berjemaah, dan satu bahagian lagi sunat dilakukan secara berjemaah. Dia ada dua. Satu boleh berjemaah, satu tak perlu berjemaah. Okey. Maknanya sembahyang sunat ni boleh buat, tetapi ada yang tidak sunat untuk berjemaah dan ada yang sunat untuk berjemaah tuan-tuan. Okey. So nanti kita akan tengok satu persatu berkaitan dengan sembahyang sunat, mana yang berjemaah, mana yang tak berjemaah tuan-tuan. Tapi kalau orang dah biasa dengan solat fardu tak berjemaah, sembahyang sunat langsunglah tak berjemaah dah.
Solat fardu tak berjemaah kan. Okey, sembahyang sunat langsunglah. Okey. Solat yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Bahagian ini terbagi pada dua, iaitu solat yang mengiringi solat-solat fardu sebagaimana yang telah diterangkan dahulu, dan solat sunat yang tidak mengikut solat fardu. Kesemua bahagian solat ini akan dihuraikan satu persatu. Solat yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Satunya solat sunat mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu terbagi kepada dua. Satu dipanggil sunat muakkad dan satu lagi sunat yang tidak muakkad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sunat muakkad dan tidak sunat muakkad, tuan-tuan. Maknanya satu sunat yang dituntut dan satu lagi tidak dituntut, tuan-tuan. Tapi hukumnya adalah sunat, tuan-tuan. Okey? Bukan berkhatannya. Berkhatan cuti dah sekolah ni kan, ramai betul yang berkhatan kan. Wallahu a'lam. Solat sunat muakkad ialah solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Ni sunat muakkad, sunat yang dituntut sebelum solat fardu subuh. 2 rakaat sebelum dan selepas solat fardu zuhur. Sebelum dan selepas solat fardu zuhur. 2 rakaat selepas solat fardu maghrib dan 2 rakaat selepas solat fardu isyak, tuan-tuan. Di antara yang sebagai sunat muakkad, tuan-tuan. Okey, sunat yang dituntut. Jadi kalau oleh demikian, rajin-rajinlah kita buat sembahyang sunat ni, tuan-tuan. Ya. Ada dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang rajin ataupun menyempurnakan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka dia terlepas daripada azab api neraka. Tempatnya adalah di syurga, tuan-tuan. So kalau tuan-tuan ada kelapangan pada saya masa yang ruang yang tertentu, maka wajarlah, usahalah untuk buat sembahyang sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur, tuan-tuan. Ya, ada dalam hadis Nabi SAW dalam kitab yang lain, ya, dalam pandangan para ulama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hafiztu minan Nabi SAW asyra raka'ataini qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Yang maksud daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, katanya, aku ingat 10 rakaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 2 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas solat maghrib di rumah baginda, 2 rakaat selepas solat isyak dan 2 di rumah baginda, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Kesemuanya merupakan waktu yang baginda tidak sallallahu alaihi wasallam tidak ditemui, tuan-tuan. Maknanya Nabi SAW dia 2 rakaat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda. Sembahyang sunat di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi masjid dengan rumah roket kan. Tuan-tuan rasa kalau buat sembahyang sunat tu kat rumah, rasa buat tak? Satu, kalau dengar azan sampai habis, buat sembahyang sunat 2 rakaat dekat rumah. Gagak pergi tak masjid, tak ada makna lah tu, tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan dah semayang dekat masjid, nak buat sembahyang sunat tu dekat rumah, tengok TV pula bosan, tuan-tuan, lagi tidak bermakna-makna, tuan-tuan. Ya, so faham dalam fokusnya Nabi SAW laksanakan di rumah dalam keadaan 10 rakaat demikian, betul? Dia punya khulasa yang boleh kita faham dan kita mafhum. Pertamanya, Nabi nak ajar kita, buatlah sembahyang sunat macam mana pun, baik huk atau baik kruk, di mana saja kita berada. Faham? So maknanya kita dah dengar azan dah habis dah kan, rasa tak sempit, kita buat sembahyang sunat dulu kat rumah. Lepas tu buatlah sembahyang fardu tu dekat masjid, tuan-tuan. Okey, itu satu.
Yang kedua, kelebihan pada solat sunat ini kemungkinan besar tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, dituntut dalam keadaan demikian tuan-tuan. Ya, yang ketiga, disiplin diri untuk segera datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Tuan-tuan, halawah dalam solat tu, kemanisan dalam solat tu, bila ada terasa tak sedap lah, tak sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah, tu dah rasalah halawah tu tuan-tuan. Kalau rasa biasa ya, maka tak sampailah lagi tu tuan-tuan. Ya, tak sampailah lagi tu tuan-tuan. Okey? Jelas clear Dan perkara ini adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sebab diketemui daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melaksanakannya. Okey? Solat yang paling muakkad antara semua solat sunat tersebut ialah 2 rakaat solat fajar tuan-tuan. Ya, maknanya sebelum subuh. Dan dari perkara ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW sangat mengambil berat dan menjaga solat sunat fajar 2 rakaat lebih utama daripada solat sunat yang lain. Adapun solat sunat yang tidak muakkad ialah 2 rakaat yang lain lagi sebelum solat fardu zuhur. Okey. So maknanya Nabi SAW dalam perkara sembahyang sunat ini, yang lebih utama Nabi lagi jaga dengan itu adalah sembahyang sunat fajar tuan-tuan. Maknanya sebelum subuh gitu itulah. Yo, okey. So kalau kita dapat buat tu kan, alhamdulillah. Kan. Jadi tuan-tuan rasa sompek tu, boleh itu tuan-tuan. Yo, nak tak nak yo. Kan? Maksud nak tak nak ya, nak bongkar ke tak nak bongkar tu ya tuan-tuan. Sebab dah tidur dah baring ontok ya kan. Sekarang ni musim sejuk pula kan. Bukan sekadar sejuk, salji tuan-tuan. Salji turun kan. Itu yang paling nikmat, yang paling besar. Akhirnya dia berkata, apa lagi nikmat yang kau nak dustakan? Terus tidur tuan-tuan. Itu masalah tu. Ya, terus tidur kan. Salah tafsir dengan ayat Quran demikian. Okey. Adapun solat sunat yang tidak muakkad ialah 2 rakaat yang lain lagi sebelum solat fardu zuhur. Ini yang tidak muakkad. Yang maknanya yang tidak dituntut lah tuan-tuan. Tapi kalau kita buat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah ada tuan-tuan. Sama lah dengan sembahyang sunat sebelum maghrib kan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan ada jamnya. Kadang-kadang dia setting dia tu lama tu lah. Sembahyang subuh tu utama lambik sembahyang subuh kan. Daripada azan tu nak pergi sembahyang subuh tu waktu tu lambik kan. Nak apa? Nak didik supaya kumpulkan semua lagi sekali jemaah. Kemudian kita bila dah lama tu, maka kita sembahyang sunat tuan-tuan. Ya, tu dia punya waktu-waktu tertentu. Saya ingat lagi masa saya belajar, dibincangkan perlu tak menetapkan masa dalam menunaikan solat fardu. Sebab dekat mana-mana semua tetapkan masa. Lepas qomat tu berapa minit? Kan? Lepas qomat tu berapa minit? Ya, supaya apa? Ada penyediaan dan persiapan kita tuan-tuan. Ya, dan kita boleh bersedia dengan segera dalam menunaikan solat fardu tuan-tuan. Okey? Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Yang maksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat solat sunat sebelum solat zuhur dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ini yang Nabi tidak akan pernah tinggalkan tuan-tuan. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi benda yang Nabi payah nak tinggalkan ni dalam ibadah ni, ini yang kita susah nak buat tuan-tuan. Yang Nabi larang yang kita rajin nak buat. Itu masalah tu. Kan? Nabi susah nak tinggalkan benda ibadat ni, kita payah nak buat. Yang Nabi larang, senang kita nak buat. Suka betul kita nak buat tuan-tuan. Ya. Okey. Sama-sama lah kita fikir apa benda yang kita buat, benda yang Nabi larang. Kan? Nabi dah beritahu dah benda ni tak elok, tak boleh kan. Apa yang kita buat?
fikir-fikirkanlah sesama tuan-tuan. Okey, tak perlu kita huraikan. Semua orang ada dia punya keadaan tersendiri tuan-tuan, ya. Benda yang dilarang, benda-benda yang tak elok. Hadis seterusnya, kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an summa yakhruju fayusalli bin nasi summa yadkhulu fayusalli rak'atain. Yang bermaksud baginda bersolat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Baginda bersolat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian baginda keluar bersolat bersama-sama orang ramai. Selepas itu baginda masuk semula dan bersolat pula 2 rakaat. Ini maknanya Nabi menunaikan nukik rumah tuan-tuan, ya. Samalah juga kita kalau kita tak buat isteri kita berjemaah di rumah Allah Ta'ala tuan-tuan. Okey, maka apa yang akan berlaku, kita buat sembahyang sunat, maka yang orang rumah kita tu buatlah sembahyang fardu, dapatlah dia kelebihan berjemaah tuan-tuan. Okey, cuma yang sekarang ni kita makin risau anak dara ataupun perempuan yang muda-muda ni, takut dia tak tahu macam mana solat berjemaah tuan-tuan. Takut tak tahu dia sembahyang sunat tertentu tuan-tuan. Sebab apa? Dia kat rumah dia sembahyang. Sembahyang dia sembahyang fardu je kat rumah tuan-tuan. Ya, sembahyang sunat ke apa tu? Sama-sama lah kita tengok dia agak-agak sembahyang sunat tu ke tidak. Yang paling sedihnya, kalau tuan-tuan pergilah buat analisa di R&R ataupun tempat hentian ataupun di surau, ramai lelaki boleh lagi lah dia berjemaah solat fardu tuan-tuan. Cuba yang perempuan, ada tak solat fardu berjemaah dekat ruang solat perempuan tu tuan-tuan? Cubalah tanya bini masing-masing. Saya yakin dan percaya tak pernah dah. Semua sembahyang sendiri tuan-tuan dekat hentian. Macam kita lelaki senang, bila ada orang sembahyang kat depan kan, kita pun duduk kat belakang tu. Itu yang takut nak sembahyang kat depan, akhirnya semua sembahyang kat belakang. Betul, dokek dengan singki ambil sembahyang tuan-tuan. Ya, takut nak jadi imam kan. Perempuan dia tak tahu. Saya pernah tanya budak sekolah menengah, macam mana saf perempuan? Dah pening mikir. Kan, perempuan nak saf berjemaah, ditunjuk macam biasa lah ustaz. Imam depan, makmum kat belakang. Dah parah nama tuan-tuan. Kan? Perempuan kan dia sama ya sebaris, cuma dah yang imam tu depan sikit ya tuan-tuan, rahmati Allah Ta'ala. So dalam keadaan tu yang kita paling risau, perempuan dia tak rajin berjemaah tuan-tuan. Sebab tu para suami bila ada kat rumah, ajak isteri berjemaah tuan-tuan. Ya, ajak isteri berjemaah. Jangan ajak anak dia berjemaah tuan-tuan. Anak dia ajak berjemaah, isteri dia tak ajak. Ditanya pada isteri, kenapa tak berjemaah? Sebab lelaki tak ajak. La ilaha illallah. Yang lelaki pula kenapa tak ajak? Sebab berderau, dia lebih pandai baca Quran daripada saya. Itu masalah kan tu. Kan? Lepas tu lah pula kata kat bini, kenapa pula kau dah pandai baca Quran, kenapa tak ajak botol kat lelaki kau? Dia ego. Dah dia ego pula. Botol kau, bini kata abang ego, kau ngajar tu bini Den. Dah cerita tu lah. Kak dah suami kata kak kau ngajar ni kan. Dia yang cakap itu. Dah bang, akak dah cakap macam ni. Ini semua lah ni. Dah jadi perang dunia ke-18 tuan-tuan. So sama-sama lah kita menjaga diri kita tuan-tuan. Okey. Sebab apa? Supaya mereka ni semua biarlah tahu dalam berjemaah tuan-tuan. Ya. Baginda juga menambah solat 2 rakaat lagi selepas itu. Maknanya dalam bab sembahyang sunat demikian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa bersolat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah memeliharanya daripada neraka. Qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Allah memeliharanya daripada neraka tuan-tuan. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jika mampu buatlah 4 rakaat 2 salam tuan-tuan. Buat 2 rakaat 2 rakaat, maka 4 rakaat 2 salam tuan-tuan. Cubalah buat yang terbaik. Sebab kita tak tahu kan keadaan kita kan macam mana, rasa dapat tak masuk syurga kan.
Tapi kalau kita buat benda-benda yang sunat ni, maka terlindunglah kita daripada neraka, tuan-tuan. Allah pelihara kita daripada neraka, tuan-tuan. Okey? Maknanya tak adalah masuk ke dalam neraka. Seterusnya, hadis seterusnya, kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an summa yakhruju fa yusalli bisnas. Gitu tadi. Sehubungan itu solat Jumaat sama seperti solat zuhur dalam hal tersebut. Ini kerana solat Jumaat menggantikan solat zuhur. Justeru sunat bersolat 4 rakaat, iaitu 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat lagi tidak muakkad sebelum solat Jumaat. Begitu juga solat sunat yang dilakukan selepas fardu Jumaat. So tuan-tuan, bila dah habis yang azan dia tu, maka buatlah sembahyang sunat 4 rakaat. Ya. Tapi jangan lama sangat pula. Bilal pun nak panggil dah imam untuk jadi khatib, tuan-tuan. Okey. Janganlah lama sangat. 4 rakaat dia buat macam sembahyang tarawih je kan. Lama pula. Okey. So 4 rakaat sebelum Jumaat sama seperti tadi solat zuhur sebelum solat zuhur, tuan-tuan. 4 rakaat. Dan selepas Jumaat sama juga seperti mana 4 rakaat selepas zuhur, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Taala. Boleh buat, tuan-tuan? Boleh InsyaAllah ya. Ada kelapangan, ada waktunya, kesesuaian. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dah, orang kata mungkin dah tak bekerja lagi dah, hanya dapat pencen ya, dan dapat duit daripada anak ya kan. So rehat tu banyak, buatlah tuan-tuan. Okey. Anak-anak bagi duit ujung-ujung tahun ni lebih-lebih sebab bonus dapat, ambil tuan-tuan. Jangan tak ambil, tuan-tuan. Ya. Jangan kata kat anak, tak payahlah ayah tak nak duit ni kan. Ambil yo, tuan-tuan ya. Cakap dia kalau boleh lebih sikit kan. Ya. Sebab apa? Anak ni dia bagi ujung tahun, tengah tahun dia claim balik, tuan-tuan. Ya. Dia claim tu maknanya dia nak pinjam kan. Kita sebagai bapa salah ya bagi kan. Ada orang yang kesempitan, tak dinafikan, tuan-tuan. Ya. Lebih-lebih lagi dalam suasana yang sekarang, ramai yang kesempitan wang, tuan-tuan. Cuma saya bila didapat mesej orang tanya, ustaz macam mana nak buat? Saya kata ayat 1000 dinar jangan tinggalkan, dan kemudian semayang sunat duha jangan tinggalkan, dan juga semayang tahajud, tuan-tuan. Ya. Yang saya tahulah. Okey, dan banyak saya tanya di antara para orang alim yang kita masyhur dekat kita, tuan-tuan. Antaranya almarhum Syekh Murtada Mufti kita. Saya kata, "Tok, apa rasa ya? Kita nak rasa hidup kita murah rezeki. Tahajud, tuan-tuan." Harundin pun saya pernah tanya tahajud, tuan-tuan dan hadirin. Ismail Kamus pun saya pernah tanya, almarhum semua ni tahajud, tuan-tuan dan hadirin. Dan bila yang saya tanya ni pun diperakui oleh sahabat-sahabat yang lain, mengajar, dan mereka-mereka yang bertanya pada orang alim yang lain juga, tuan-tuan ya. Sebab ada di kalangan sahabat-sahabat saya, bila bisnes down, bila down baru jumpa orang alim. Masa dia dah up, dia tak jumpa dia, tuan-tuan ya. Masa up tak jumpa orang alim, masa down baru jumpa orang alim, tuan-tuan. Jadi bila orang alim kata macam mana nak selesaikan tahajud, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita mampu nak bangun untuk tahajud tu, buatlah insya-Allah kan. Pesan pada anak-anak yang mana tidak dinafikan dalam suasana yang sekarang ni, tahajudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Yang maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersolat Jumaat, dia hendaklah bersolat 4 rakaat selepasnya. Okey? So buatlah, tuan-tuan. Janganlah lopes main Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus belah. Dulu belah sebab ramai takut berpusu-pusu nak keluar, tuan-tuan. Sekarang ni semua jaga tertib, tak susah ada pun kan. So dalam masa yang sama juga, dulu keluar tu awal sebab baca khutbah tu lama,
nak qajah masuk pergi qajah. Sekarang tak ada, khatib sekejap ya tuan-tuan kan. Sebab dia nipis dia bacaan dia. Okey, so jagalah. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitu juga hadis Nabi SAW an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu maka yusalli qabla jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Yang maksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bersolat 4 rakaat sebelum solat fardu Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Dia Nabi SAW. Rasa boleh buat tak tuan-tuan? Boleh InsyaAllah. Sama-sama lah kita. Saya cakap ni pun bukan untuk tuan-tuan, tapi diri saya sendiri juga. Kalau dapat kita buatlah dengan sebaiknya. Hal ini adalah jelas diketahuinya daripada perbuatan Nabi SAW. 4 rakaat sebelum solat fardu asar. Okey. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini sebelum solat fardu asar pun ada di antara yang dituntut juga. 4 rakaat. Seperti mana hadis Nabi SAW yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang bersolat 4 rakaat sebelum solat fardu asar. Tadi lindungi daripada neraka. Maknanya terlindung daripada masuk ke dalam neraka tuan-tuan. Sebelum asar 4 rakaat mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebelum ni bukan tak buat 2 rakaat kan. Cuba tambah lagi 2 rakaat tuan-tuan. Itulah sebenarnya masa yang diletakkan tu supaya beri peluang untuk kita menunaikan solat sunat tuan-tuan. Jangan dah habis main sunat tu relax buat kan. Berberak apa kan. Okey. Cubalah. Buatlah yang terbaik. Insya-Allah tuan-tuan. Seterusnya solat tersebut dilakukan 2 rakaat. Maknanya 2 kali salam lah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Ali radhiyallahu anhu qala kana Nabi SAW yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Yang maksud daripada Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersolat sebelum solat fardu asar sebanyak 4 rakaat dan memisahkannya dengan salam. So maknanya supaya 4 rakaat 2 salam tuan-tuan. Seterusnya juga ini antara semayang sunat yang tidak muakkad tuan-tuan. Sebab tu kalau dalam Imam Syafi'i dia punya semayang sunat selepas maghrib kan. Tetapi dalam bab tidak muakkad boleh juga melakukan sebelum maghrib tuan-tuan. Okey. 2 rakaat ringkas sebelum solat fardu maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Anas radhiyallahu anhu qala kunna bil madinati fa iza azzana al muazzinu li salatil maghribi tadaru sawariya fayarka'una rak'ataini hatta innal ghariba la yadkhulu al masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kasrati man yusallihima. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, semasa kami di Madinah apabila muazzin menyerukan azan untuk solat maghrib, orang ramai segera ke tiang-tiang lalu masing-masing bersolat 2 rakaat hingga orang asing yang masuk ke masjid menyangkakan solat telah pun selesai, disebabkan ramai orang yang melakukan solat 2 rakaat tersebut. Maksud 2 rakaat ringkas ialah tidak melakukan yang lebih daripada sekurang-kurang rukun solat, sunat-sunat dan adab-adabnya. Maknanya ringkas ni janganlah pula tinggalkan rukun-rukun tu. Maknanya dalam keadaan yang segera tuan-tuan. Begitu juga sunat bersolat 2 rakaat yang ringkas sebelum solat fardu isyak. Sunat ringkas sebelum solat fardu isyak tuan-tuan. So tadi sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sama juga dengan sebelum Jumaat, selepas Jumaat 4 rakaat. Kemudian asar sebelum asar 4 rakaat. Kalau mampu buat. Dan kemudian sebelum maghrib, sebelum isyak dalam keadaan yang segera. Dan ianya adalah sunat yang tidak muakkad tuan-tuan. Okey? Mayanya sunat tapi tidak muakkad. Okey. Hal ini berasal juga daripada hadis Nabi SAW
Yang bermaksud daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda sebanyak 3 kali di antara tiap-tiap 2 azan ada solat. Kemudian tambah baginda lagi, iaitu bagi sesiapa yang ingin melakukannya. Dalam riwayat yang lain pula menyatakan bahawa di antara tiap-tiap 2 azan ada solat, di antara tiap-tiap 2 azan ada solat. Kemudian baginda menyebut pada kali yang ketiga bagi siapa yang hendak melakukannya. Itu yang jadikannya sebagai sunat muakkad dan juga sunat tidak muakkad. Di penghujungnya, liman sya'a, siapa yang ingin melakukan, tuan-tuan. Ya, 3 kali Nabi sebut. Di antara keadaan sembahyang azan tu adanya sembahyang 2 rakaat. Sebab tu kita digalakkan sembahyang sunat demikian. Maksud 2 azan dalam hadis tersebut ialah azan dan iqamah. Itu maksud 2 azan tadi. Antara 2 azan dan iqamah, tuan-tuan. Ya. InsyaAllah usaha dengan yang terbaik, buatlah solat-solat sunat yang berkaitan, tuan-tuan. Ya. Susah ke? Tak susah. Cuma kena tahu mana yang disunatkan dengan 4 rakaat, mana yang disunatkan dengan keadaan yang dilakukan dengan segera, tuan-tuan. Okey? Jelas Clear tu di antara solat sunat yang mengiringi solat fardu. Qabliyah, ba'diyah. Di antara 5 waktu tadi. Ingat balik, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur digalakkan 4 rakaat, selepas zuhur digalakkan 4 rakaat, sebelum asar digalakkan 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat yang segera, selepas maghrib 2 rakaat, sebelum isyak 2 rakaat yang segera, dan selepas isyak 2 rakaat, tuan-tuan. Ni yang di antaranya. Yang tak boleh sembahyang sunatnya selepas subuh dan juga selepas asar, tuan-tuan. Ya. Okey, so perkara yang sunat yang tidak muakkad pula ialah sebelum maghrib dan juga sebelum isyak, tuan-tuan. Ya. Sekarang ni kita punya kalender jam kita, handset kita dekat sini semua dah setting cantik je. Ada waktu punya antara azan ke azan. So seiringlah dengan apa yang Nabi SAW nyatakan, masya'a liman sya'a, siapa yang ingin lakukan, tuan-tuan. Maknanya ada sembahyang sunat antara 2 azan, tuan-tuan. Okey? Jelas Kemudian solat sunat yang kedua, solat nafal yang kedua, solat yang tidak mengiringi solat fardu, yang tidak mengiringi dengan solat fardu yang 5 tu. Solat sunat ini juga terbagi kepada 2, iaitu solat sunat yang ditentukan namanya serta mempunyai waktu yang tertentu, dan solat sunat mutlak yang tidak ditentukan nama dan waktunya. Solat yang tidak mengiringi fardu tadi ada 2 pula, iaitu satu ditentukan namanya. Apa nama sembahyang sunat ni? Satu lagi sembahyang sunat ni tak ditentukan namanya dan dipanggil sebagai sembahyang sunat mutlak, tuan-tuan. Okey? Nanti kita akan huraikan antara apa benda pula solat sunat yang tidak ditentukan, mana sembahyang sunat yang ditentukan. Kerana apa? Sebab yang kita tahu semua sembahyang sunat kita dah ada dah niat ni. Kan? So nanti dia akan huraikan antara perbahasan-perbahasan tertentu. Solat sunat ditentukan namanya serta mempunyai waktu yang tertentu. Satunya ni, solat sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat masuk masjid, tuan-tuan. Okey? Isyak berapa? 8.26. Ada lagi 4 minit, 5 minit. Okey. Berapa? Okey. Tahiyatul masjid ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan oleh setiap orang yang masuk ke dalam masjid sebelum dia duduk. Sebelum duduk ke masjid, buatlah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bila masuk bila-bila. Bila-bila, tuan-tuan. Cuma janganlah pula orang dah sembahyang fardu
Pergi buik lah tu. Betul-betul orang sembahyang fardu tu tengah agak apa? Tahiyat akhir. Pergi buik sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tu tak kono lah. Okey. Tapi maknanya kalau kita dah datang awal, buiklah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bila dah duduk, tak payahlah lagi buik, tuan-tuan. Ya, dah duduk tak payah lagi buik. Setiap orang yang masuk ke dalam masjid sebelum dia duduk. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Fa idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Ya, maksud apabila seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sehingga dia bersolat sebanyak 2 rakaat. So tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan dah selalu datang kat masjid ni, kalau tak buat sayanglah, rugilah tuan-tuan. Ya, dan bila dah duduk itu terus niat i'tikaf. Namanya itu i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Kan? Berapa lama duduk kat masjid tu, menangok ko, lolap ko, zikir ko, ya, burak ko. Dikira sebagai i'tikaf. Tak nafi kadang-kadang kita berburak juga kat masjid, betul tak? Tapi bukan burak yang lara, burak benda yang baik, kan? Baguslah. Apa dia? Macam mana nak melamar janda sebelah tu? Tu kira baik dah juga tu kan? Ya, tu parah nama tu kan? Okey, tu kalau boleh biarlah duduk kat pesisiran masjid tu sikit. Janganlah duduk kat dalam masjid bincang. Okey? So, buat sembahyang satu masjid, lepas tu niat i'tikaf. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Fa idza dakhala al-qudus, selesai tahiyatul masjid terhasil dengan sendirinya apabila melakukan solat fardu atau solat-solat sunat yang lain. Tujuannya ialah supaya seseorang itu tidak terus duduk di dalam masjid tanpa bersolat terlebih dahulu. Okey. Inilah jawapannya. Tahiyatul masjid akan terhasil dengan sendirinya apabila melakukan solat fardu atau solat-solat sunat yang lain. Maknanya bila kita datang masjid, ada sembahyang sunat, terus sembahyang sunat tu, maka dah kira terhasil dah sembahyang tahiyatul masjid. Sampai-sampai tengah sembahyang fardu, maka dah kira terhasil lah sembahyang sunat tahiyatul masjid tersebut. Kerana apa? Sebab kita dah terus dengan solat fardu atau sebab itulah ditekankan supaya dah habis sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat demikian, tak perlu nak repeat sembahyang sunat tahiyatul masjid, tuan-tuan. Tak perlu nak ulang. Tapi kalau sampai azan baru habis, buat sembahyang tahiyatul masjid, lepas tu buat sembahyang sunat 2 rakaat, tu pun boleh, tuan-tuan. Ya, tengoklah keadaan semasa waktu tersebut, tuan-tuan, kesesuaian kita, sempat ataupun tidak melakukan sembahyang sunat yang dinyatakan. Okey, jelas clear Seterusnya, belum lagi solat sunat witir. Tadi tahiyatul masjid, ini solat sunat witir. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, rajinlah buat solat sunat witir, tuan-tuan. Sebab sebenarnya sunat witir ni sunat muakkad. Dia di antara yang sunat muakkad. Solat witir ialah sunat muakkad. Ia dinamakan demikian akan ditamatkan dengan 1 rakaat dan berbeza dengan solat yang lain. Kalau boleh, tuan-tuan, habis sembahyang isyak, buat sembahyang sunat isyak tu, lepas tu buatlah sembahyang sunat witir. Tak mampu buat 1 rakaat, buat 3. Tak mampu buat 3, buat 5. Tak mampu buat 5, buat 7, tuan-tuan. Tak mampu buat 7, buat 9 rakaat witir, tuan-tuan. Ustaz tarawih pun saya buat 3, tak daya dah buat 5 tu. Okey, so pandai-pandai sendirilah. Tapi tak dapat 1, 3. Tak dapat 3, 5. Tentulah kan. Dia witir, dia mesti ganjil, tuan-tuan. Tapi kita ni orang biasa kan, orang awam. 1 pun dah syukur, tuan-tuan. Ya. 1 pun dah syukur. Ni yang banyak berlaku ni pada bulan Ramadan ni. Habis je tarawih, balik tak buat witir. Tapi saya husnuzon sebab mereka witir 13 rakaat, tuan-tuan. Dokek rumah sambung lagi kan. Kita husnuzon kan. Yalah, kata kat masjid sembahyang tarawih dia cantik dah, 8, 10, 20. Habis tarawih tu balik tak witir kan. Bukanlah saya tak bagi, tuan-tuan.
Tak nafi juga, ada orang buat witir kat rumah, dia buat tahajud malam kan, alhamdulillah lah. Tapi itulah, saya nak cerita balik kembali tadi, kita orang awam kan. Bila dah balik lah, orang rumah kata, bang tolong ayang buat kuih baulu, langsung roti kan, tak terbuat witir kan. Okay. Tapi kalau dapat bini, bang tolong ayang buat kuih baulu, lepas buat kuih baulu nanti kita buat witir sama kan. Tu syok lah kalau dapat bini macam tu kan, dia sebut macam tu kan. Dapat berjemaah, alhamdulillah tuan-tuan. Okay, buat witir tuan-tuan. Jangan teringat witir ni masa bulan Ramadan ni. Rajin orang kita kadang-kadang witir ni bila bulan Ramadan ni ada rajin ni kan. Tapi bulan lain-lain tak nak buat tuan-tuan. Okey. Dan yang terakhir daripada hadis Nabi SAW sedikit, dan kita akan sambung akan datang. An Ali radhiyallahu anhu qala innal witra laisa bi khatmin ka salatikumul maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berasal daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, solat witir tidaklah wajib seperti solat yang difardukan atas kamu, tetapi Rasulullah SAW melakukannya. Ya. Kalau Nabi SAW melakukan, di situ ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Banyak yang Nabi buat, tapi dia ada kelebihan tertentu tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah akan datang kita akan sambung berkaitan dengan solat sunat witir yang perbahasannya lebih kurang panjang juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebab waktu-waktu yang kesesuaian untuk dilakukan solat sunat witir yang berkaitan. Dan ingat balik, kalau boleh laksanakanlah semayang-semayang sunat nafal yang berkaitan tuan-tuan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa dilindungi oleh Allah SWT daripada neraka, dan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tuan-tuan. Okey, jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Mohon maaf salah silap, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki dengan lebih baik tuan-tuan. Dan insya-Allah mudah-mudahan dalam tahun yang hampir tiba, tahun yang baru tuan-tuan, ya, adalah keazaman dari segi kerjaya, ya, sebab tahun baru ni melibatkan kerjaya, sebab kita akan proses tahun yang baru, ya. Tapi kalau dari segi bab rohaninya adalah hijrah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, sekadar itu saja daripada saya. Mohon maaf salah silap. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.